Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini cikgu cuba bincangkan bab yang keempat, komposisi kimia dalam sel. Jadi ini ada title dia, komposisi kimia dalam sel. First sekali kita ada air yang akan cuba difahamkan semua yang berkaitan dengan air ini. Kemudian kita ada karbohidrat. Kedua, yang ketiga kita ada protein. Keempat kita ada lipid. Kelima kita ada asid nukleik. Jadi untuk tingkatan 4, bab yang keempat ni, ini adalah benda yang kamu perlu fahamkan, yang melibatkan komposisi kimia dalam sel. Sekarang ni kita masuk kepada yang pertama sekali, iaitu air. Jadi bila sebut air ni, of course lah, kamu minum setiap hari kan. Jadi air ni komposisi kimia dia, kalau nak ikutkan, dia H2O. Okey, ada dua molekul, ada dua hidrogen, ada satu oksigen. Ada dua unsur hidrogen, ada satu oksigen. Jadi air ni merupakan sebahatian bukan organik, tak organik. Macam mana kita nak pastikan dia organik atau tak? Kalau organik tu selalunya dia mesti ada karbon, hasil cantuman karbon. Okay. Kalau dia tak organik, maksudnya dia tidak ada karbon. Sebagai contoh, kita ada H2O, H ada 2, oksigen ada 1. Jadi tidak ada karbon kat sini. Jadi kita boleh bagi tahu yang bahawa air itu merupakan sebahatian tak organik. Kemudian dia terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Jadi unsur ni kamu belajar dalam kimia. Kalau tak belajar dalam kimia dulu, waktu sains dulu pun ada belajar. Jadi cikgu tak nak terang secara mendalam lah tentang unsur. Cikgu pun belajar lama dah dulu. Jadi tak adalah kefahaman tu bagus sangat. Kemudian dia merupakan molekul berkutub. Maksudnya ada tarikan kepada molekul air ni, disebabkan elektron ditarik ke arah oksigen yang lebih tinggi dia punya penarikan. Okey, tinggi lebih dia punya negativity. Kemudian kekutuban hasil ikatan daripada hidrogen. Jadi dia menyebabkan dia ada kutub tu disebabkan molekul hidrogen. Ini menyebabkan air boleh menjadi pelarut semesta. Okey, pelarut semesta, ataupun bahasa Inggeris pelarut universal solvent. Okey, pelarut universal solvent. Apa maksud pelarut universal atau pelarut semesta? Banyak bahan boleh melarut, atau banyak jenis zat terlarut boleh dilarutkan oleh air. Kita ada garam, gula, amino asid, semua benda tu boleh dilarutkan dalam air, kecuali dia adalah lipid lah. Kalau lipid tu dia susah sikit untuk larut dalam air, dia agak terpisah disebabkan salah satunya ketumpatan. Sebagai contoh, minyak dia kurang tumpat berbanding dengan air. Kemudian sifat pelarut air membolehkan zat terlarut diangkut. Jadi air ni merupakan salah satu komponen besar dalam darah blood. Okay? Darah ni ada pembahagian dia. Dia ada plasma, kemudian dia ada komponen sel. Nanti akan belajar dalam bab yang seterusnya. Bukan bab seterusnya lah, bab-bab yang seterusnya dalam tingkatan 4 ni ada tentang darah. Jadi darah ni salah satu komponen besar, bahagian besar daripada darah tu adalah air. Sebab apa? Air ni bagus dia boleh mengangkut zat-zat terlarut. Jadi bila dia boleh mengangkut zat-zat terlarut, dia boleh hantar zat-zat terlarut ni daripada usus. Sebab apa? Banyak zat terlarut ni dicerna, dipecah, akhirnya dia akan berada di dalam usus, dan usus tu akan ada penyerapan. Penyerapan semua nutrien-nutrien ni masuk ke dalam salur darah. Jadi bila dia masuk ke dalam salur darah, antara tempat yang dia bercampur adalah darah tu sendiri. Kemudian dia diangkut ke seluruh tubuh badan. Dan komponen darah yang besar tu adalah air. Jadi air ni akan angkut zat-zat terlarut ni daripada usus tu nak pergi ke otak. Daripada
Mungkin daripada usus tu nak pergi ke telinga, daripada usus nak pergi ke kaki. Jadi dia akan diangkut oleh air itu sendiri. Jadi air itu adalah medium pengangkutan, macam kereta lah. Lebih kurang macam tu lah. Kemudian kita akan lihat kepada daya lekitan, daya lekatan. Daya lekitan adalah sesama air. Jadi contohnya kita ada molekul air. Molekul air ni warna biru lah kan. Jadi molekul air, dia terikat dengan satu lagi molekul air, dia terikat dengan satu lagi molekul air. Jadi yang ini dia dipanggil sebagai daya lekitan. Bagusnya daya lekitan ni, dia membantu dalam pengaliran air di dalam pokok. Jadi pokok tu macam mana dia nak angkut ataupun dia nak bawa naik daripada akar pergi ke daun. Jadi antara daya yang terlibat tu adalah daya lekitan, dan dia ada proses yang lain lah. Jadi daya lekitan, daya di antara satu sama lain air itu akan menyebabkan air itu dapat naik ke atas pokok. Jadi pada akar, sebab daripada tanah tu air akan diserap masuk oleh akar, masuk ke dalam akar. Bila masuk ke dalam akar, dibawa ke batang. Daripada batang dia akan naik ke ranting-ranting. Daripada ranting-ranting akan masuk ke daun. Akan digunakan oleh daun dalam proses fotosintesis. Fotosintesis akan guna air dalam proses pemecahan. Fotolisis menggunakan cahaya, dia pecahkan molekul air. Jadi antara daya yang membantu dalam mengangkut air daripada akar pergi ke daun ni adalah daya lekitan. Daya di antara satu molekul air dengan satu molekul air. Kemudian di antara air dengan permukaan. Okey, yang dipanggil sebagai daya lekatan. Maksudnya air itu dengan bahan yang lain. Sebagai contoh, air itu menitik atas meja. Jadi ada daya di antara air itu dengan meja. Jadi sebab tu kalau kita nak tiup dia, kita tiup guna angin tu, seolah-olah macam air tu dia nak bergerak ke tempat lain, menjauhi angin tu. Tapi apabila tidak ada angin, dia kembali kepada bentuk asal. Ataupun seolah-olah macam ada daya yang menarik air untuk kekal di tempat meja tu. Nak terang pun susah jugalah. Okey, jadi maksudnya lekatan tu adalah daya antara air itu dengan permukaan atau permukaan bahan yang berbeza. Air bergerak dalam ruang yang sempit. Jadi semua ni akan membantu air bergerak dalam ruang yang sempit. Jadi cikgu dah terang secara mendalam tadi tentang pergerakan air dari akar ke daun yang akan melalui salur xilem. Jadi ada dua kat situ kan, salur xilem dan salur phloem. Jadi salur xilem tak akan bawa air dan garam-garam mineral yang datang daripada tanah. Kemudian untuk phloem akan bawa makanan, iaitu glukosa, untuk dihantar ke seluruh tubuh pokok tu. Kemudian kita tengok pada ciri air yang seterusnya, iaitu yang melibatkan muatan haba. Jadi air ni pun dia bagus sebagai pembawa haba. Jadi kalau tengok kita air kan, kita masak. Jadi bila kita masak air tu, suhu air tu akan meningkat. Kenapa dia suhu meningkat? Sebab haba masuk ke dalam air itu. Jadi muatan haba yang tinggi 4.2 kJ per gram degree Celsius, darjah Celsius. Ini standard lah. Standard ni maksudnya air itu tidak ada larutan, ada zat terlarut. Kalau dia ada zat terlarut, dia bukan lagi 4.2 kJ per gram ni. Kalau ada zat terlarut, contohnya ada garam ke, ada gula ke, ada sesuatu benda yang lain lah, dia bukan purely ataupun tulennya H2O. Okay? Ada dua hidrogen, ada satu oksigen, tak. Jadi kalau dia purely tulennya dia adalah H2O, jadi muatan haba dia adalah 4.2 kJ per gram degree Celsius, darjah Celsius. Apa maksud 4.2 kJ ni? 4.2 kJ tenaga haba perlu untuk naik suhu 1 kilo air sebanyak 1 darjah Celsius. Sekali lagi ya. 4.2 kJ tenaga haba. Jadi 4.2 kJ tenaga haba. 4.2 kJ tenaga haba diperlukan naik suhu 1 kilogram air 1 darjah Celsius.
Jadi tak susah sangat baca ayat tu, sebenarnya dah boleh faham. Jadi maksudnya untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius, 1 kilo air menggunakan 4.2 kilojoule tenaga haba. Sekali lagi ya. Untuk naikkan 1 darjah Celsius suhu air, iaitu air dia tu berkuantiti 1 kilogram, adalah memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba. Kemudian air serap banyak tenaga haba tapi kesan kecil kepada suhu. Okey. Jadi ini adalah salah satu ciri penting untuk kekalkan suhu badan. Suhu badan ni dia tak sepatutnya dia berubah dengan cepat ataupun berubah dengan senangnya. Faham tak? Jadi kalau dia berubah dengan senangnya, kita pergi tempat tu sejuk, berubah sejuk. Jadi suhu tu jatuh daripada 36.9 jadi 35. Tak boleh. Bahaya kepada tubuh badan kalau suhu jatuh dan suhu meningkat. Jadi tubuh badan kena usaha dengan kuat untuk memastikan suhu tu dalam keadaan yang kekal, stabil pada 36.9. Antaranya adalah dengan adanya muatan haba yang tinggi pada air itu yang akan mengekalkan suhu badan. Boleh ya? Itu adalah komposisi kimia dalam sel yang pertama, iaitu air. Kemudian kita pergi kepada karbohidrat. Jadi karbohidrat ni selalulah kita dengar. Kita dengar sebab apa? Sebab kita makan selalu. Setiap hari kita makan. Paling tidak pun kita makan sekali sehari, ataupun 2 kali sehari, ataupun 3 kali lah, ataupun mungkin lebih daripada tu. Jadi karbohidrat ni adalah salah satu makanan yang menjadi rutin harian kita. Sebab apa? Karbohidrat ni paling penting sekali, dia membekalkan tenaga. Tenaga yang mudah untuk tubuh badan. Okey. Kita pergi dulu kepada jenis karbohidrat. Jadi jenis karbohidrat yang pertama adalah monosakarida. Jadi jenis karbohidrat yang pertama adalah monosakarida, ataupun juga dipanggil sebagai gula ringkas. Sebab apa dia gula ringkas? Sebab dia molekul paling ringkas sekali dalam keluarga karbohidrat. Monomer. Monomer ni satu unit lah. Unit asas dia. Unit karbohidrat paling ringkas. Okey. Kemudian dia rasa manis. Nama pun gula kan? Mestilah manis. Sakar tu maksudnya sweet. Sakar tu maksudnya sweet. Kan dalam ni ada sakar. Maksudnya sweet. Manis. Dia boleh bentuk hablo. Jadi kalau macam air gula tu, kita panaskan sampailah contohnya 5 ml jadi 1 ml. Jadi kita biarkan 1 ml tu lama kelamaan dia makin mengering, dia akan jadi hablo. Macam gula pasir tu. Kemudian dia boleh melarut dalam air. Melarut dalam air. Of course lah, kita cuba ambil gula kita bubuh dalam air, kita kacau, dia boleh melarut dalam air. Kemudian mempunyai kuasa penurunan. Okey, pindah hidrogen atau elektron kepada sebatian lain. Proses penurunan. Jadi kita akan tengoklah secara bawah dia tu apa maksud proses penurunan ni. Iaitu dia melibatkan gula penurun dan gula bukan penurun. Apabila dipanaskan dalam larutan Benedict, monosakarida akan turunkan kuprum 2 sulfat kepada mendakkan kuprum 1 oksida. Jadi sekali lagi ya, apabila dipanaskan dalam larutan Benedict, monosakarida akan turunkan. Jadi maksudnya dia akan menyebabkan turun ni. Kamu tanya cikgu kimia kamu lah. Cikgu nak terang takut salah. Sebab cikgu bukan bidang kimia. Jadi dia akan turunkan kuprum 2 sulfit. Nampak tak ada 2 kat situ? Kuprum 2 sulfit kepada kuprum 1 oksida. Okey, dia akan turunkan larutan Benedict kuprum 2 sulfit kepada kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata. Jadi monosakarida ni
Dia semua adalah gula penurun. Kenapa dia gula penurun? Apabila dia dipanaskan dengan larutan benedik, dia akan tukarkan kuprum 2 sulfit kepada kuprum 1 oksida, iaitu yang berwarna merah bata dan tidak larut dalam air. Boleh tak ni? Dia tak susah sangat. Okay? Maksudnya yang monosakarida ni semua gula penurun. Sebab apa dia gula penurun? Kalau dia bercampur dengan larutan benedik dan dipanaskan, dia akan turunkan kuprum 2 sulfit kepada kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata. Jadi dia semua adalah gula penurun. Okey, sekarang kita tengok contoh. Gula penurun, contoh monosakarida. Yang pertama kita ada glukosa. Yang kedua kita ada fruktosa. Yang ketiga kita ada galaktosa. Jadi glukosa ni boleh jumpa dekat mana? Boleh ada dekat mana? Dekat padi. Ialah nasi yang kita makan tu lah. Jadi padi tu akan tukar jadi beras. Dalam proses dia buang dia punya sekam apa semua tu, kemudian jadi beras. Beras kemudian dimasak jadi nasi. Nasi itu sebenarnya mengandungi karbohidrat. Karbohidrat dipecahkan sehingga molekul paling ringkas sekali dipanggil sebagai glukosa. Kemudian ada pada gandum dan ada pada buah-buahan. Okey. Contohnya buah anggur. Kemudian kita ada fruktosa. Fruktosa ni paling lazim dijumpai di madu. Okey. Dan buah-buahan manis. Fruktosa. Kemudian galaktosa dijumpai di susu. Jadi dia berbeza. Maksudnya susu tu sendiri ada gula. Madu ada gula, buah-buahan ada gula, gandum ada gula, padi ada gula. Jadi maksudnya nasi yang kita makan tu sebenarnya dia gula lah. Sebenarnya dia gula. Sebab tu ada setengah orang dia tak minum manis apa semua tapi dia suka betul nasi. Jadi kemungkinan dia kena kencing manis tu ada lah. Okay, sebab nasi itu dipecahkan dia akan jadi gula. Maksudnya kalau kita makan mi, Maggi kan, mi Maggi itu gula lah. Okay? Bila dia pecah dia jadi glukosa, gandum kan, dibuat daripada gandum, tepung gandum. Ada yang dibuat daripada tepung beras, sama juga, dipecahkan jadi gula, akhirnya gula. Kemudian kita ada disakarida. Jadi molekul paling ringkas adalah monosakarida. Molekul yang seterusnya kita ada disakarida. 2 molekul monosakarida. Maksudnya molekul monosakarida tu, contohnya ni satu molekul. Dia satu lagi molekul. 2. Dia adalah 2 molekul monosakarida. Jadi semua disakarida ni adalah gula penurun. Kecuali semua disakarida adalah gula penurun. Kecuali ya, kamu dengar betul-betul, kecuali sukrosa. Jadi bila sebut tentang gula ni semua adalah gula penurun kecuali sukrosa. Sekali lagi, sukrosa. Okey, sekarang ni kita tengok pemecahan kepada disakarida. Sebab pentingnya kamu ingat benda ni. Nanti akan kembali lagi kita nak lihat, nak fahamkan apabila kita masuk tajuk pencernaan. Jadi dalam tajuk pencernaan ni, tubuh badan nak cerna, dia nak pecahkan makanan-makanan yang kita makan tu kepada molekul yang paling ringkas sekali. Supaya nanti senang berlaku penyerapan di usus kecil. Dia nak serap, dia nak pergi masuk ke mana? Masuk ke dalam salur darah. Kenapa masuk salur darah? Sebab dia nak hantar ke seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan tu dekat mana? Dekat hujung tangan, hujung kaki, dekat kepala, dekat telinga, dekat lidah, dekat mata, dekat otak. Dia nak hantar semua nutrien-nutrien ni, nak dihantar ke sel-sel supaya sel tu dapat berfungsi. Boleh ya? Kita tengok proses dia. Proses. Pertama sekali, kalau maltosa. Jadi ini adalah salah satu jenis disakarida. Kedua jenis dia adalah sukrosa. Tukar warna lain. Yang pertama adalah maltosa. Kedua adalah sukrosa. Ketiga adalah laktosa. Yang ini semua adalah disakarida. Ni. Disakarida.
Okey. Satu lagi, sekali lagi. Maltosa, sukrosa, laktosa. Ketiga-tiga ni adalah disakarida. Jadi maltosa dengan laktosa ni adalah gula penurun. Sukrosa gula penurun ke tak? Bukan gula penurun. Okey. Jadi maltosa, kalau kita nak pecahkan maltosa, dia akan melalui proses hidrolisis. Warna hijau lah kan? Dia akan melalui proses hidrolisis. Pecahkan maltosa kena lalui proses hidrolisis. Hidrolisis maksudnya apa? Lisis maksudnya kita pecah, kita musnah, kita leraikan dia. Lebih kurang macam tu lah. Hydro tu menggunakan air. Jadi proses pemecahan menggunakan air. Jadi kalau kamu tengok yang tepi ni, semua ada H2O. Okey, semua ada H2O. Sebab apa? Sebab dia akan digunakan untuk memecahkan laktosa. Kemudian daripada laktosa tu bila pecah, rupanya molekul laktosa ni mengandungi galaktosa dan glukosa. Jadi maksudnya galaktosa tu dia ada glukosa, galaktosa. Jadi dia ada glukosa, galaktosa, dia bercantum. Jadi air akan pecahkan molekul tu H2O, dia akan jadi glukosa dan galaktosa yang terpisah. Jadi sebenarnya dia dekat sini. Jadi dia dekat sini, iaitu molekul glukosa kat sini, ni galaktosa kat sini. Apabila air pecahkan dia, dia akan jadi satu persatu lah. Dia akan jadi satu persatu, glukosa dan galaktosa. Kemudian sukrosa. Sukrosa, pecah sukrosa, dua molekul tu dipecahkan, dia akan ada molekul monosakarida, iaitu fruktosa dan glukosa. Fruktosa dan glukosa. Kemudian untuk maltosa pula, bila dipecahkan maltosa melalui proses hidrolisis, dia akan ada glukosa, glukosa. Jadi maksudnya dia ada dua molekul glukosa. Jadi macam mana nak cantumkan semula? Contohnya, kita nak jadikan maltosa. Jadi dia dinamakan sebagai proses kondensasi. Kondensasi ni adalah proses hilang air. Kondensasi, hilang air. Jadi bila dia hilang air, dia akan bercantum. Glukosa tambah glukosa akan jadi maltosa. Glukosa tambah fruktosa jadi sukrosa. Glukosa tambah galaktosa jadi laktosa. Cikgu tak ajar kamu lah macam mana nak mudah ingat. Kamu kena fikirkan sendiri ataupun carilah YouTube channel yang lain yang mungkin dia ada ajar macam mana nak bermudah ingat. Guna sinonim lah, antonim lah, guna singkatan lah. Yang tu kamu cari channel lain lah. Cikgu ni usaha nak bagi faham je. Okay. Jadi kita habis dah disakarida. Kemudian kita pergi pada polisakarida. Polisakarida adalah gula polimer. Polimer ni maksudnya rantaian yang panjang. Jadi yang terdiri daripada monosakarida. Tadi disakarida tu dua molekul. Dua gula yang bercantum. Kalau untuk yang polisakarida ni, dia banyak. Monosakarida. Dia tidak larut dalam air. Kalau saiz dia besar. Tidak larut dalam air, dia tidak manis. Tak semestinya lah. Bukan orang kata apa, bila disebut tidak manis tu, kalau kita makan buah anggur kan, kita rasa tak manis. Tak ada lah. Jadi kebanyakan dia tu tidak manis lah. Contohnya macam nasi, Maggi, mi, apa semua tu, makan roti. Jadi kita rasa tak manis lah. Tapi kalau kita makan buah, kita makan madu, mestilah manis kan. Okey. Kemudian dia tidak hablo. Kemudian diuraikan melalui hidrolisis dengan bantuan. Jadi kita nak pecahkan dia dengan bantuan asid cair pendidihan enzim. Jadi pendidihan adalah salah satu proses yang boleh digunakan untuk pemecahan. Asid cair ni pun juga boleh memecahkan polisakarida. Dekat mana ada asid cair ni? Dekat perut. Enzim ni banyak lah. Enzim. Contohnya enzim amilase. Amilase ni boleh jumpa dekat mana? Dekat mulut. Jadi di dalam mulut tu, amilase akan pecahkan karbohidrat ataupun kanji
kepada maltosa. Dia akan pecahkan pada maltosa. Maltosa tu gula ya, gula disakarida. Apa kepentingan polisakarida? Polisakarida adalah sumber tenaga, simpanan makanan, contohnya glycogen, kanji, selulosa. Kemudian dia adalah struktur sokongan. Jadi polisakarida ni adalah struktur sokongan. Contohnya macam selulosa. Selulosa ni ada pada daun lah. Okay, ada pada daun. Jadi dia antara salah satu struktur sokongan yang bagi daun tu, bagi sel, dinding sel tu. Kemudian ada juga untuk perubatan. Contohnya ada kitin tu, benang pembedahan. Digunakan benang pembedahan. Maksudnya bila dia guna benang pembedahan ni, dia tak boleh sentiasa dia dalam keadaan yang kekal. Contohnya macam kalau plastik tu berjuta tahun dia nak reput kan. Jadi dia gunakan polisakarida, dia buat benang supaya nanti bila dah luka tu baik, penyembuhan tu dah berlaku pada luka tu, benang tu akan reput sendiri. Sebab apa? Kanji ni dia tak tahan lama. Pada satu ketika dia akan reput sendiri dan dia akan menghilang. Jadi dia reput sendiri, dia takkan membahayakan tubuh badan. Jadi dia gunakan untuk buat benang pembedahan. Jadi dia terurai selepas luka sembuh. Jadi kemudian kita pergi kepada protein. Yang ketiga. Protein adalah sebatian kompleks yang terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kalau cikgu tak salah lah. Kemudian kebanyakan unsur terdapat sulfur dan fosforus. Ada tambah situ sikit lah, sulfur dan fosforus. Jadi dekat mana kita boleh dapatkan protein ni? Makanan apa? Makanan ni seperti ikan, daging, susu, kacang, telur. Terdiri daripada satu atau lebih polipeptida. Jadi monomer dia apa? Monomer dia adalah asid amino. Tadi yang polisakarida tu monomer dia apa? Monomer dia adalah monosakarida lah. Atau karbohidrat tu monomer dia apa? Monomer dia adalah monosakarida. Kemudian kita ada dipeptida. Dipeptida ni adalah dua molekul asid amino. Okey. Jadi dua monomer. Bila sebut dua monomer dipeptida, dia ada ikatan peptida. Jadi asid amino combine dengan asid amino, dia akan jadi dipeptida. Macam mana nak pecahkan dipeptida, cross dia, kita akan gunakan air. Air ni akan pecahkan dipeptida, dia akan jadi asid amino. Jadi terdapat 20 jenis asid amino wujud dalam keadaan semula jadi. Okey. Jadi kepentingan asid amino atau protein ni adalah untuk bina sel baru. Jadi protein pentinglah untuk bina sel baru. Sel baru ni nak bina sebab apa? Sebab nak bertumbuh. Contohnya bayi yang baru lahir berat dia 3 kg atau 4 kg. Atau cikgu ada dengar sampai 10 kg pun ada. Jadi macam mana dalam keadaan 3 kg tu dia nak bertambah pembesaran dia sepanjang 20 tahun jadi 60 kg. Berpuluh kali ganda ni 60 kg. Nak bertambah. Okey. Jadi dia akan ada bina sel baru. Kemudian akan baiki tisu rosak. Jadi of course lah bila tisu tu rosak dia perlu diganti. Kalau tak diganti akan ada masalah. Dan protein juga diguna untuk sintesis enzim, hormon, antibody, hemoglobin. Okey. Kemudian kita ada lipid. Merupakan sebatian hidrofobik wujud secara semula jadi dalam tumbuhan, haiwan. Okay. Yang ni sepatutnya dia ada dia punya tu. Merupakan sebatian hidrofobik. Maksudnya dia tak sesuai dengan air lah. Dia tak ngam dengan air. Hydro tu maksudnya apa? Air. Hydro ni maksudnya air. Fobik ni dia fobia. Dia takut. Dia tak nak. Dia tak suka.
janganlah dekat dengan dia. Wujud secara semula jadi dalam tumbuhan haiwan. Jadi lipid ni ada dalam tumbuhan, ada haiwan. Kalau senang kita tengok minyak lah. Jadi kita ada minyak daripada haiwan, minyak daripada tumbuhan. Jadi minyak tu salah satu jenis lipid lah. Kemudian terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Tukarlah warna yang cerah sikit. Tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik. Contoh larutan organik adalah alkohol, ether, kloroform. Cikgu nak cerita lebih-lebih tentang larutan organik ni, tak apa nak pastilah. Jadi bila tak apa nak pasti ni, tak rasa senang sikit nak bercerita dengan kamu. Jadi kena tanya cikgu kimia lah tentang larutan organik. Apa ciri-ciri dia, kenapa lipid-lipid ni boleh larut, apa yang menyebabkan struktur tu boleh diterima di dalam alkohol, ether atau kloroform. Jadi kamu boleh bincangkan, tanyakan dengan cikgu-cikgu kimia kamu. Kita pergi kepada jenis lipid. Yang pertama adalah lemak. Sebut lemak ni fat. Okay? Lemak, minyak triglycerida. Minyak triglycerida. Triglycerida adalah sejenis ester. Ester ni pun kamu tanya cikgu kimia lah. Dia dalam kimia ni ada banyak jenis molekul-molekul, substan, sebatian, unsur apa semua ni dalam kimia lah. Tapi nak bagi tahu ni triglycerida, tri ni 3 lah selalunya. Glycerida. Jadi ada 3 molekul asid lemak. Glycerida, 3 molekul asid lemak. Okey. Jadi ada satu glycerol, ada 3 asid lemak hasil campuran. Jadi triglycerida ni 1 glycerol, 3 asid lemak. Jadi yang ini kita ada glycerol. Okey, kalau nampak cikgu besarkan sini, glycerol. Kemudian dia ada 3 molekul asid lemak. Dia akan berlaku penggabungan, tambah dekat sini, penggabungan dalam proses apa? Kondensasi. Kondensasi ni proses apa? Proses ni akan menyebabkan kehilangan air, yang dia akan bercantum antara glycerol dan asid lemak, membentuk bulatkan, iaitu triglycerida, dan membebaskan 3 molekul air. Kemudian kita nak pecahkan dia macam mana? Nak pecahkan triglycerida ni macam mana? Jadi nak pecahkan akan menggunakan proses hidrolisis. Jadi air akan digunakan pecahkan molekul triglycerida. Proses dia hidrolisis, akan jadi 3 molekul asid lemak, 3 molekul asid lemak, 1 molekul glycerol. Okey, kemudian asid lemak ada 2 jenis, iaitu tepu dan tak tepu. Okey, asid lemak ada 2 jenis, tepu dan tak tepu. Kita pergi kepada lemak tepu dulu. Lemak tepu, ikatan untuk lemak tepu, ikatan dia tunggal. Antara karbon tu ikatan dia tunggal. Jadi lemak tak tepu sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2. Okey, kalau dilukis itu, yang ini C lah. Jadi yang ini dia punya panjang tu, salah satu je mesti ikatan ganda 2. Yang ni pun cikgu nak terang lebih, tak boleh lah. Cikgu kimia kan. Boleh tanya cikgu kimia kamu, ataupun kamu tanya cikgu biologi kamu kat sekolah. Kemudian ada hidrogen. Apa kaitan dia dengan hidrogen? Tidak bentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan. Jadi dia beritahu sini tidak bentuk ikatan kimia. Tapi untuk yang lemak tak tepu, ikatan ganda 2 boleh terima 1 atau lebih hidrogen kerana atom karbon tidak tepu. Jadi disebabkan dia ada ganda 2 ni, dia boleh terima 1 atau lebih hidrogen. Tapi untuk yang lemak tak tepu ni, dia tak boleh terima hidrogen sebab ikatan dia tu seolah-olah macam dah complete, dah penuh. Ini pun kamu belajar dalam kimia sebenarnya. Dia ada yang boleh terima, tak boleh terima ikatan ganda 2.
molekul tu dalam keadaan stabil, tak stabil. Cikgu tak ingat lah, lama dah. Last belajar kimia ni waktu matrikulasi dulu. Kemudian bentuk sumber. Berpejar pada suhu bilik. Mentega kita ada lemak haiwan. Cecair pada suhu bilik kita ada minyak zaitun dan minyak ikan. Kemudian kita pergi pada seterusnya iaitu lilin. Jadi lilin ni adalah satu molekul alkohol dan satu molekul asid lemak. Dia adalah kalis air. Jadi lilin ni of course kalis air, dia tak bercantum dengan air. Kemudian kita ada fosfolipid. Fosfolipid ni adalah komponen utama plasma, membran plasma. Jadi kita panggil membran plasma tu adalah dwilapisan fosfolipid kan. Sebab dia ada bahagian kepala, dia ada bahagian ekor tu. Kepala tu hydrophilic, ekor tu hydrophobic. Satu molekul glycerol, dia ada satu molekul glycerol, dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Okey. Satu molekul glycerol, dua molekul asid lemak, satu kumpulan fosfat. Kemudian kita ada steroid. Steroid adalah sebatian lipid, tidak ada asid lemak. Jadi kalau kita tengok ke atas ni, lilin ada asid lemak. Triglycerida tadi ada asid lemak. Fosfolipid ada asid lemak. Tapi untuk steroid ni tidak ada asid lemak. Contohnya kita ada kolesterol, testosteron, yang ni hormon lah. Estrogen, progesteron adalah hormon. Yang ni maksudnya dia boleh bergerak secara resapan ringkas di plasma membran plasma. Sebab apa? Sebab dia unsur daripada bahan yang larut lipid. Apa kepentingan lipid? Sumber tenaga haiwan. Jadi tenaga yang dihasilkan daripada pemecahan lipid tu jumlah dia lagi banyak berbanding dengan karbohidrat. Karbohidrat tu tak sebanyak lipid. Kemudian dia perlapit lindung organ dalaman. Salah satunya lah dia lindung organ dalaman. Kemudian dia penebat haba haiwan. Lilin cuticle. Cuticle ni adalah bahagian atas, lapisan atas pada daun. Salah satu fungsi dia adalah untuk menghalang kehilangan air yang terlalu banyak. Jadi kalau cuaca panas, antaranya cuticle tu akan dilapisi oleh lilin untuk memastikan air tak hilang. Kemudian glycolipid, kestabilan membran plasma. Kan kita ada glycolipid yang keluar daripada kepala dwilapisan fosfolipid tu kan. Jadi dia akan menstabilkan membran plasma. Kemudian dia juga adalah proses pengenalpastian sel. Okay, jadi glycolipid yang ada pada membran plasma tu dia boleh kenal pasti apa yang berlaku di sekeliling sel. Kemudian kita ada kolesterol, sintesis hormon steroid. Sintesis hormon steroid. Kemudian kita pergi kepada asid nukleik. Asid nukleik satu atau dua rantaian polimer terdiri daripada nukleotida. Jadi dia adalah yang ni. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. P ni cikgu tak pastilah, fosforus ke? Okey, kamu cek baliklah ya. Betulkan kalau salah. Dia ada dua jenis asid deoksiribonukleik. Okey. Jenis yang pertama bagi asid nukleik ni adalah asid deoksiribonukleik atau dipanggil sebagai DNA singkatan. Jadi kamu tak sebut asid deoksiribonukleik pun tak apa. Kamu sebut DNA sahaja pun dah cukup. Sebab ini adalah singkatan yang diguna pakai secara antarabangsa. Jadi semua orang dekat dunia ni dia tak sebut secara penuh, dia sebut DNA saja dah cukup. Faham? Bahasa Inggeris ni adalah deoksiribonukleik acid. Tapi ditukar Melayu jadi asid deoksiribonukleik. Jadi dua rantaian polinukleotida helix ganda 2. Jadi kalau kamu tengok sini, ni rantaian. Ni satu ni adalah satu polinukleotida. Jadi maksudnya dia ada banyak nukleotida. Ada banyak nukleotida. Sebab tu kita panggil dia poli. Kalau kamu tengok poliklinik kan. Poliklinik maksudnya ada banyak klinik, rantaian-rantaian klinik. Sama juga polinukleotida ni adalah rantaian-rantaian nukleotida. Dan dia ganda 2. Ganda 2 maksudnya ada satu dekat sini,
lapisan dia, sini ada satu lagi, nombor 2. Jadi dia ganda 2. Ni yang terkenal yang come out dengan helix ganda 2 ni Watson and Crick lah. Kemudian ada nama lain sebenarnya, antara yang cukup banyak membantu dalam dia keluarkan ataupun dia fahamkan Watson and Crick ni adalah Rosalind Franklin. Tapi masalahnya dia meninggal muda. Jadi tak banyaklah penghargaan dia dapat sepanjang hayat dia sebab dia meninggal muda. Jadi monomer nukleotida. Jadi kita nak pergi kepada nukleotida. Satu ni saja nukleotida tu ada apa? Okey, monomer nukleotida. Satu nukleotida tu ada apa? Dia ada gula pentosa. Dia ada gula pentosa. Dia ada kumpulan fosfat, dia ada base bernitrogen. Okey, jadi base bernitrogen tu apa jenis dia? Dia ada adenina, guanina, sitosina, timina. Yang diwakilkan, kalau adenina A, guanina G, sitosina C, timina T. Dan kombinasi dia, ikatan dia selalunya dia akan terikat ikatan hidrogen dengan timina. Kalau C, iaitu sitosina, akan terikat dengan guanina. Okey. Kenapa C? Sebab dia guna bahasa Inggeris punya singkatan lah. Okey. Ikatan hidrogen yang mengikatkan dia dekat mana? Dekat sini. Ni dekat sini. Ni dekat sini ni. Kat sini ni base bernitrogen ni akan ada ikatan hidrogen. Kalau sini A, sini T lah. Kalau sini T, sini A. Kalau sini C, sini G. Okey, boleh ya? Jadi dia ada ikatan hidrogen di antara ni. Jadi ni satu, ni satu. Ni atas ni satu, ni bawah ni satu. Kemudian kita ada asid ribonukleik RNA. Rantaian polinukleotida tunggal lebih pendek daripada lebih pendek daripada DNA. Jadi base bernitrogen dia adalah A, G, C, U, T. U ni uracil. Besarlah pula. Bagi tahulah cikgu ya kalau salah eja, cikgu pun tak pernah ingat ejaan dia macam mana. C ke, S, I, L ke. Jadi yang lain tu samalah. Jadi dia berbeza sikit kalau dia melibatkan RNA. Dia rantai polinukleotida tunggal. Jadi maksudnya nukleotida tu still banyak. Still banyak. Tapi dia tunggal sahaja. Dia bukan macam DNA. Lebih pendek dari DNA. Base bernitrogen dia AgCUT. Kamu boleh sebut AgCUT tanpa kamu buat panjang pun tak apa. Sebab apa? Bila sebut base bernitrogen, boleh guna singkatan sahaja. Tak ada masalah. Okey. Kemudian 3 jenis. Ada 3 jenis. 3 jenis. Iaitu RNA pengutus. mRNA. M tu apa? Messenger. Messenger. Okey. Messenger Facebook tu kan. Kemudian RNA ribosom, rRNA, ribosomal RNA. RNA itu maksud dia apa? Ribonucleic acid. Kemudian RNA pemindah. RNA pemindah tRNA. T itu apa? Transfer. T itu transfer. Pindah lah kan. Terlibat dalam proses sintesis protein. Terlibat dalam sintesis protein. Apa contoh protein yang sel sintesis? Kita ada enzim, kita ada hormon. Okey, ni 2 jenis protein yang dihasilkan oleh sel. Kepentingan dia adalah pembawa maklumat warisan. Kemudian dia melibatkan DNA kod genetik AGCT. Kemudian dia adalah sintesis polipeptida protein. Ini kepentingan. Ada banyak lagi lah sebenarnya. Tapi ini yang ada dalam silibus. Cikgu buat nota ni kalau kamu tengok. Semua yang cikgu guna ni adalah daripada buku teks lah. Cikgu tak ambil daripada buku rujukan mana-mana.
Jadi memang sepenuhnya daripada buku teks yang keluar tahun 2020. Okey. Jadi mungkin ada maklumat yang tak cukup ke, terlepas pandang ke. Sebab cikgu ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu, 3 minggu saja untuk baca seluruh daripada mungkin surat awal sampai akhir. Jadi nukleotida tu apa? Nukleotida ni satu ni. Okey. Satu ni bila kita besarkan, ingat tadi dia ada 3 komponen, iaitu yang melibatkan kumpulan fosfat. Kumpulan fosfat. Tukarlah warna sebab kumpulan fosfat. Kemudian yang petak segi tu 5 cc tu, kan, gula pentosa tadi, gula deoksiribosa. Yang di hujung tu ada base bernitrogen. Jadi ini satu nukleotida. Yang ni satu nukleotida. Yang ni satu nukleotida. Yang ni satu nukleotida. Yang ni satu nukleotida. Ni satu nukleotida. Yang ni satu polinukleotida. Poli. Cik tak pasti je. ANI. Dah terbiasa aja bahasa Inggeris ni. Ni tengok K pun ni. Nukleotida satu. Yang ni satu lagi polinukleotida. Jadi dia akan menyebabkan ada double helix ataupun ganda dua. Jadi sini ni ada ikatan hidrogen. Di sini ni ada ikatan fosfodiester. Metabolisme dan enzim. Jadi kita pergi dulu yang pertama, iaitu melibatkan metabolisme. Apa yang perlu kita fahamkan tentang metabolisme? Jadi bila sebut tentang metabolisme, metabolisme ialah tindak balas kimia dalam organisme hidup. Okay, tindak balas kimia. Itu besarlah pula kan. Tindak balas kimia dalam organisme hidup. Contohnya adalah penukaran makanan kepada tenaga. Jadi nak tukarkan makanan kepada tenaga. Jadi ini kalau kamu ingat, apa organel yang terlibat dalam penukaran makanan kepada tenaga ni adalah mitokondria. Contoh yang lain kita ada pembentukan karbohidrat. Jadi bila sebut tentang pembentukan karbohidrat, yang ni berlaku pada tumbuhan lah. Yang paling senang contohnya adalah pokok padi. Jadi pokok padi itu, fotosintesis akan berlaku pada pokok padi yang akhirnya dia akan menghasilkan butir-butir padi. Kemudian adalah pembentukan protein, lipid dan asid nukleik. Metabolisme terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama dipanggil sebagai katabolisme, yang kedua dipanggil sebagai anabolisme. Katabolisme, okey, katabolisme, anabolisme. Jadi untuk katabolisme ni dia pecahkan bahan atau dia kecilkan bahan tu melalui proses pemecahan. Jadi yang ini antara nama lain disebut sebagai penguraian. Dia uraikan makanan dari keadaan yang besar. Contohlah makanan daripada keadaan yang besar diuraikan kepada keadaan yang lebih kecil. Penggunaan enzim sebagai contoh dalam memecahkan makanan tu kepada molekul-molekul yang lebih ringkas. Kemudian katabolisme juga akan membebaskan tenaga. Jadi proses tu akan membebaskan tenaga. Sebagai contoh penguraian glukosa kepada tenaga. Jadi glukosa tu adalah tenaga yang tersimpan, disimpan, store energy. Jadi dia nak kena jadi usable energy, tenaga yang nak digunakan. Okey, jadi glukosa dipecahkan menjadi tenaga. Proses dia ada substrate. Substrate ni satu molekul yang besar. Kemudian dia akan berlaku katabolisme pecah. Okey. Tukar warna lain, warna hitam. Dia pecah. Bila pecah dia jadi molekul yang lebih kecil, B dengan C, yang dipanggil sebagai produk. Boleh dipanggil sebagai produk. Yang kedua kita ada anabolisme. Anabolisme dia terbalik dengan katabolisme. Dia akan sintesis molekul ringkas kepada kompleks. Jadi dia daripada molekul yang ringkas, molekul yang lebih kecil, dia cantum jadi molekul yang lebih besar.
Jadi contohnya semasa penghasilan produk semasa fotosintesis. Jadi fotosintesis ni adalah satu proses untuk dia menghasilkan, sebagai contoh, butir beras padi tadi. Jadi dia akan ada produk lah, hasil campuran cantuman monosakarida tadi, monosakarida, dia jadilah butir padi tadi, iaitu karbohidrat. Jadi kita boleh tengok dekat sini, dia akan cantum menjadi C, satu produk. Sekarang ni kita pergi kepada enzim. Enzim ialah mangkin organik. Okey, kalau sebut mangkin tu dia macam percepatkan proses. Dan organik, okey, mangkin dia percepatkan proses. Dibina kebanyakannya daripada protein. Jadi untuk bina enzim ni, dia asal daripada protein yang akan dijalankan di ribosom lah. Selalunya ribosom ni banyak terdapat di jalinan endoplasma kasar. Dihasilkan oleh sel organisma hidup. Tadi cikgu dah ulang kan, dia dihasilkan di ribosom. Ribosom akan hasilkan enzim. Sebab apa? Dia akan hasilkan protein. Jadi protein salah satunya adalah enzim. Tindak balas terhadap substrat. Jadi enzim ni akan bertindak balas terhadap substrat, dan apabila dia bertindak balas terhadap substrat, dia akan jadi produk. Substrat gabung enzim pada tapak spesifik. Jadi substrat enzim dia kena bergabung pada substrat pada tapak spesifik. Okey, tapak spesifik yang dipanggil sebagai tapak aktif. Jadi dia ada penamaan untuk enzim ni, dia ikut IUBMB. IUBMB ni kalau kamu tengok buku teks muka surat 87, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Jadi dia perkenalkan enzim berdasarkan substrat. Jadi nak mudahkan untuk mengingat, mudahkan untuk penamaan, dia namakan enzim tu dekat-dekat dengan substrat. Okey, atau tindak balas yang dimangkinkan. Yang ni yang maksudnya yang kemudian lah. Sebagai contoh, pada tahun 1960 ni baru dia perkenalkan penamaan enzim ni. Jadi maksudnya kalau enzim yang dah dinamakan sebelum 1960 ni, nama dia takkan ikutlah apa yang telah diputuskan oleh International Union of Biochemistry and Molecular Biology ni. Jadi apa nama yang teknik yang digunakan untuk penamaan enzim, dia akan tambah ASE. Okay, dia akan tambah ASE pada nama substrat. Berdasarkan pada nama substrat itu ditambah ASE. Contohnya kita ada maltosa. Jadi enzim dia adalah maltase. Okey. Jadi untuk pecahkan maltosa jadi glukosa tambah glukosa, 2 molekul glukosa. Ada juga yang tak ikut lah, macam cikgu cakap tadi, sebelum 1960 tu, jadi dia tak ikut lah. Sebab apa? Yang ni pun baru kan. Contohnya apa? Pepsin, renin. Yang ni dua ni boleh jumpa dalam mana? Perut. Okay, kita pergi pula kepada sifat enzim. Jadi sifat enzim ni dia bertindak secara pantas. Mangkin biologi, dia cepat tindak balas biokimia. Jadi bila ada tindak balas biokimia, dia akan mempercepatkan lagi. Selalunya enzim ni dia terlibat dalam proses pencernaan. Dia diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh diguna semula. Iaitu maksudnya struktur dia akan kekal dan tidak musnah. Tindak balas dia spesifik. Jadi enzim contohnya kita ada dekat sini maltase. Jadi maltase hanya akan contohnya maltase hanya akan pecahkan maltosa sahaja. Dia takkan pecahkan sukrosa. Okey, dia takkan pecahkan protein. Sebab apa? Dia khusus untuk maltosa sahaja. Sebab tu tindak balas dia sangat spesifik. Kemudian dia tindak balas berbalik. Ya, tindak balas berbalik boleh diperlahan dihenti perencat. Jadi kalau kehadiran perencat ni contohnya logam berat,
akan menyebabkan dia tak berfungsi. Sebab tu ada certain logam berat, dia akan ganggu sistem badan. Jadi bila kita makan sesuatu yang ada kandungan logam berat ni, dia akan ganggu sistem badan. Selalunya macam mana kita boleh makan logam berat? Jadi bila haiwan yang kita makan tu atau tumbuhan yang kita makan tu, dia mengandungi logam berat. Selalunya kat mana? Selalunya makanan laut lah. Jadi makanan laut ni kadang-kadang ada logam, ada pencemaran. Jadi ada jenis-jenis makanan-makanan laut ni dia makan ataupun dia ada sistem penapisan dalam diri dia yang akan tapis logam-logam berat ni. Jadi bila dia tapis logam berat tu ada dalam diri dia, kemudian manusia pergi kumpul dia dan makan. Sebagai contoh macam kerang lah kan. Jadi kerang ni kita buka dia, kadang-kadang dalam tu dia ikut keadaan tercemarnya air tu. Bila tercemarnya air, dia akan efek kerang tu sendiri yang dicemarkan oleh logam berat. Setengah enzim perlukan cofactor. Okey, setengah enzim perlukan cofactor. Ini bahan yang untuk dia berfungsi lah. Kalau tak ada bahan ni, dia tak boleh berfungsi. Sebagai contoh, kita ada vitamin B, ion magnesium. Jadi kalau tak adanya vitamin B dan ion magnesium, enzim tu tak boleh berfungsi. Lagi satu kita panggil perencat. Perencat ni dia rencat, dia henti, dia menyebabkan tak berfungsi. Jadi kalau ada kehadiran logam berat ni, dia tak boleh nak berfungsi. Jadi enzim tu tak boleh nak mencernakan makanan, tak boleh jadi makin organik. Tapi satu lagi kita panggil sebagai cofactor. Cofactor ni dia bantu untuk enzim tu dapat bekerja. Okey, untuk enzim ni terbahagi kepada dua. Ini pembahagian yang ada dalam buku teks lah. Jadi cikgu tak cerita yang lebih daripada tu. Tapi untuk ikut buku teks ni ada dua keadaan ya, enzim ni. Satu enzim adalah untuk enzim intrasel. Adalah untuk enzim intrasel. Disintesis dalam sel, of course. Kita tahu sudah pasti enzim ni disintesis dalam sel dan dia untuk kegunaan sendiri. Sebagai contoh, kita buat roti, kita masak nasi. Nasi ni dimasak untuk orang dalam rumah tu makan lah. Jadi enzim intrasel. Contohnya adalah enzim hexokinase. Enzim hexokinase terlibat dalam proses glycolysis. Glycolysis ni ada terlibat dalam proses untuk tukarkan glukosa kepada pyruvate. Cikgu tak pasti bahasa Melayu dia apa. Eja macam mana. Pyruvate. Jadi pyruvate ni akan masuk ke dalam mitokondria. Kalau cikgu tak salah ada dalam buku teks kamu ni, sebab tu cikgu terangkan juga. Dia akan masuk dalam mitokondria untuk hasilkan ATP nanti. Okey. Jadi dia gunakan enzim hexokinase dalam proses glycolysis. Jadi ini glycolysis lah. Tukarkan glukosa kepada pyruvate. Enzim ekstrasel. Enzim ekstrasel pula disintesis dalam sel. Of course, sudah pasti disintesis dalam sel, tapi untuk kegunaan sel yang lain. Jadi maksudnya dia kena keluar daripada sel. Contohnya macam kamu masak nasi tadi. Nasi itu kamu masak bukan untuk orang dalam rumah makan, tapi untuk orang yang kat luar. Contohnya kamu berniaga kan, kamu nak jual lah nasi itu. Jadi untuk kegunaan sel yang lain. Jadi sekarang ni kita pergi pula kepada macam mana enzim tu dihasilkan. Enzim dihasilkan. Ini gambar rajah dia. Ada dalam buku teks. Okey. Buku teks muka surat 88. Okey. Oh, jatuh. Macam-macam berlaku ni. Buku surat 88. Jadi boleh tengoklah. Buku surat 88. Ni KSSM yang terbarulah tahun 2020. Okey. Yang pertama, sintesis protein di ribosom. Jadi yang satu ni satu. Sintesis protein di ribosom. Jadi protein akan masuk ke lumen jalinan endoplasma kasar. Jadi lepas dia sintesis dekat ribosom. Ribosom dekat mana? Yang bintik-bintik ni. Tak apa nak nampak kan? Warna hijau lah. Yang bintik-bintik ni.
Yang bintik-bintik ni kat sini akan berlaku sintesis protein. Apa benda bintik-bintik itu? Ribosom. Apa berlaku kat ribosom? Sintesis protein. Apa maksud sintesis protein ni? Yang ni nama panggilan saintifik lah, macam dia hasilkan. Okey, hasilkan. Dia akan sintesis protein. Macam kamu buat roti lah, kamu hasilkan roti. Kalau dalam biologi ni kita panggil sintesis. Sintesis protein di ribosom. Yang kedua, kita ada protein masuk lumen jalinan endoplasma kasar. Jadi bila dia dah hasilkan protein, kita nak berwarna apa? Warna pink lah. Warna pink tu dah ada guna. Warna ni lah. Okey. Jadi dia akan hasilkan. Dia akan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Jadi bila dia masuk dalam lumen jalinan endoplasma, dia akan lalulah di jalinan endoplasma kasar tadi. Apa yang berlaku kemudian? Apabila sampai hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian membran bentuk turus akan menggenting hasilkan vesikel angkutan. Dia akan menghasilkan vesikel angkutan. Jadi macam mana? Cikgu padam sat sini. Dia akan menggenting. Menggenting ni dia akan macam seolah-olah nak membentuk satu benda. Okay, seolah-olah dia nak membentuk satu benda dan keluar daripada jalinan endoplasma kasar. Ni dekat hujung lah. Ni hujung. Okey, hujung. Sekali lagi, apabila sampai hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian membran ni, membran dia punya ni membran. Tak apa nampak ya. Ni, dia punya ni membran. Tak nampak juga. Ni dia punya ni membran. Membran dia bentuk tunas, dia akan membentuk tunas. Turus pula. Tunas. Macam mana cikgu baca ni? Bentuk tunas ni, tunas. Bentuk tunas dan menggenting. Menggenting itu dia mencerut. Seolah-olah dia nak terpisah daripada bahagian jalinan endoplasma kasar. Dan akan hasilkan vesikel angkutan. Jadi dia pun hasil lah vesikel angkutan. Yang ni kita panggil sebagai vesikel angkutan. Boleh ya? Yang ni vesikel angkutan. Vesikel angkutan akan bergerak di sitoplasma. Ruang yang ada kat dalam ni dipanggil sebagai sitoplasma. Bergerak dan akan masuk ke dalam jasad Golgi. Okey, akan masuk ke dalam jasad Golgi. Jadi vesikel angkutan bergerak ke arah jasad Golgi dan bercantum. Dia bercantum, dia masuklah. Apa jadi kat dalam jasad Golgi? Protein akan diubah suai. Ni dalam ni protein akan diubah suai menjadi enzim. Dirembes dalam vesikel rembesan. Terbentuk hujung jasad Golgi. Jadi maksudnya yang ini akan masuk, dia akan diterima oleh jasad Golgi. Kalau kamu ingat, fungsi jasad Golgi akan terima protein, dia akan ubah suai protein tersebut, dia akan menjadi enzim. Kemudian enzim tadi akan dibungkus semula. Bungkus semula tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk vesikel rembesan. Akan dibungkus semula dalam bentuk vesikel rembesan. Dan akan pergi sampai ke hujung, dia akan membentuk tunas jugalah. Akan menggenting, akan keluar menjadi di hujung jasad Golgi. Yang ini kita panggil sebagai vesikel rembesan. Jadi vesikel rembesan ni akan bergerak. Okey. Bergerak sampailah ke ni. Plasma. Cikgu selalu tertukar ni. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni kan. Membran plasma. Jadi dia akan bercantum dengan membran plasma.
dan akan dirembes ke luar sel. Jadi dia akan dirembes ke luar sel. Jadi dia keluarlah daripada sel. Kemudian dia masuk ke dalam salur darah lah kalau dia nak pergi ke tempat yang dia nak pergi. Okey, boleh ya? Kemudian kita pergi kepada mekanisme tindakan enzim. Jadi antara yang cukup terkenal bila diterangkan, bila nak menerangkan tentang mekanisme tindakan enzim ni adalah kita lihat kepada hipotesis mangga dan kunci. Kalau kita tengok kunci yang dibuat untuk mangga tu, dia hanya akan buka untuk mangga tu sahaja. Kunci-kunci mangga-mangga yang lain tak boleh buka guna kunci yang ada tu. Kecuali lah kalau jenis yang mangga tu kita panggil, jenis yang kunci kita panggil master key. Tapi untuk yang enzim ni kamu jangan fikir jauh sangat lah. Dia mangga tu dengan kunci dia sangat-sangat spesifik. Kalau dia tak ngam dia punya kunci itu, mata kunci itu dengan dalam mangga tu, kita tak boleh nak pusing langsung kunci itu. Dia kena ngam betul-betul untuk dia buka mangga tu. Sekarang ni kita pergi pada enzim. Jadi enzim tu kunci ke mangga? Okey. Enzim ada tapak aktif. Jadi tapak aktif enzim tu sangat-sangat spesifik. Okey, enzim tu sendiri ada tapak aktif dan tapak aktif tu sangat spesifik. Ini ciri enzim yang kita dah bincang sebelum ni. Dia saling berpelengkap dengan substrat. Jadi enzim ni juga dikenali ataupun dalam analogi ni dia adalah mangga. Jadi sebab dia ada tapak aktif, dia sangat spesifik. Jadi dia memerlukan tenaga pengaktifan dengan tinggi untuk tindak balas dalam sel. Jadi dia ada tenaga pengaktifan tu. Dia lepas tenaga pengaktifan tu baru dia boleh bertindak balas. Jadi sekarang kita lihat kepada mekanisme tindakan enzim. Jadi dalam tindakan enzim ni antara yang cukup-cukup terkenal apabila kita bincangkan tentang mekanisme tindakan enzim adalah melalui hipotesis mangga dan kunci. Jadi bila kita lihat kepada mangga dan kunci ni, mangga dan kunci ni hanya boleh buka mangga yang tertentu sahaja. Dia bukan boleh buka semua mangga kecuali kalau dia master key lah. Tapi kamu tak payah pening kepala fikir jauh sangat tentang tu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada enzim. Jadi enzim dia ada tapak aktif. Jadi bila dia tak ada tapak aktif, dia sangat-sangat spesifik dan dia saling berpelengkap dengan substrat. Jadi mangga tu sebenarnya adalah enzim. Dia analogi bagi enzim. Sebab apa? Sebab dia ada tapak aktif dan dia sangat spesifik. Hanya kunci tertentu sahaja yang boleh buka dia, yang menyebabkan dia boleh berfungsi. Kalau kunci-kunci yang lain, dia tak boleh berfungsi lah. Okey? Dan satu lagi term yang kamu kena ingat, dia ada jenis tenaga pengaktifan. Jadi untuk satu tindak balas kimia tu berlaku, dia ada tenaga pengaktifan. Jadi tanpa tenaga pengaktifan ni, dia takkan berubah. Takkan ada tindak balas kimia. Dan tenaga pengaktifan ni kadang-kadang dia memerlukan tenaga yang tinggi, keadaan yang tinggi untuk tindak balas dalam sel tu berlaku. Okey, untuk tindak balas dalam sel tu berlaku. Jadi, apa fungsi enzim sekarang? Enzim akan kurangkan tenaga pengaktifan. Jadi, lagi cepatlah tindak balas tu berlaku bila ada enzim. Sebab tu enzim dipanggil sebagai mangkin organik. Dia memangkinkan proses tu, mempercepatkan proses tu. Satu lagi kita ada substrat. Substrat ni adalah kunci. Jadi kita tengok kat sini ada gambar rajah ni. Dalam buku teks ada. Buku teks muka surat berapa? Muka surat 89. Okey, 89. Jadi tenaga dalam sistem. Okey. Ini bahan tindak balas. Dia bermula dekat sini bahan tindak balas. Kat mana ni?
bahan tindak balas. Jadi kalau tidak ada enzim, dia tenaga pengaktifan dia tu tinggi atas sini, tenaga pengaktifan tanpa enzim. Tapi disebabkan ada enzim, tenaga pengaktifan tu direndahkan. Jadi bila dia capai tahap sini, dia ada tindak balas, maka dia teruskan proses dia. Kemudian faktor-faktor mempengaruhi tindakan enzim, mekanisme tindakan enzim. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Antaranya adalah suhu. Yang pertama lah suhu. Yang kedua adalah pH. Yang ketiga adalah kepekatan substrat. Yang keempat adalah kepekatan enzim. Kita pergi dulu kepada suhu. Suhu dia akan mempengaruhi tenaga kinetik molekul. Jadi kamu belajar fizik tenaga kinetik. Jadi setiap benda yang bergerak tu dia ada tenaga kinetik kan. Minta maaf lah kalau cikgu salah. Cikgu pun fizik ni lagi dah lama tinggal. Matrikulasi pun dulu tak ambil. Last belajar waktu SPM. Jadi tenaga kinetik dia mempengaruhi tenaga kinetik. Tinggi suhu, tinggi tenaga kinetik, akan tinggi frekuensi pelanggaran. Okey. Jadi suhu tu akan meninggikan tenaga kinetik, meninggikan kadar pelanggaran, akan meninggikan tindak balas. Mudah aja, tak susah sangat kan. Setiap kenaikan 10 darjah Celsius, 2 kali ganda tindak balas sehingga optimum 37 darjah Celsius. Kenapa 37 darjah Celsius? Sebab kalau lebih daripada tu, enzim akan termusnah, denatured, dia nyah asli. Sebab suhu yang paling bagus sekali untuk tindak balas enzim adalah suhu badan. Sebab tu kena kekalkan, tubuh badan kena upayakan untuk kekal suhu badan pada suhu 36.9 darjah Celsius. Lebih daripada tu masalah, kurang daripada tu masalah. Sebab tu kalau termometer yang hanya spesifik ukur suhu badan, dia tak ada sampai 100 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius. Tak ada orang dalam dunia ni suhu badan dia 100 darjah Celsius ataupun 0 darjah Celsius. Kalau ada, hebatlah. Cikgu tak tahulah kalau ada orang yang sangat-sangat rare, sangat-sangat hebat, suhu badan dia 100 darjah Celsius. Fantastic Four lah kot kan, yang ada keluar api tu. Kemudian lebih 30 darjah Celsius, enzim akan kurang aktiviti. Hinggalah 60 darjah Celsius, enzim akan nyah asli. Okay, sebab tu dia akan kurang aktiviti, kurang, akan menyebabkan bermasalah kepada enzim tu, sebab enzim akan nyah asli. Seolah-olah macam kita masak protein tu, protein lama-lama dia akan nyah asli. Dia tak boleh nak berfungsi lagi, dia dah mati. Okay. Jadi suhu paling optimum sekali adalah 37 darjah Celsius. Kalau tengok gambar rajah kat sini pun sama juga, paling optimum 40 darjah Celsius. Yang nombor 2 ni, kadar tindak balas paling tinggi sekali sebab suhu tu yang paling optimum, paling bagus sekali untuk tindak balas enzim. Kemudian kita ada pH. pH ni dia special sikit, dia ikut kepada jenis enzim. Jadi ada jenis enzim dia bagus dalam pH yang rendah. Ada enzim dia bagus dalam pH yang alkali. Ada pH bagus dalam pH yang tertentu. Kalau kamu tengok kat sini, ni ada tak dalam buku teks? Ada dalam buku teks, muka surat 80-90. Okey. Muka surat 90. MS 90. Kamu boleh tengoklah rujukan buku teks. Cikgu memang ikut 100% daripada buku teks, tak rujuk buku-buku lain. Sebab tak payahlah pening kepala, banyakkan sangat kamu punya ni. Kau nak baca lebih daripada tu pun tak ada masalah. Go ahead lah kalau kamu rajin. Jadi pepsin dia bagus dalam keadaan pepsin pH 1.5 hingga 2.5. Amylase bagus dalam keadaan 6.5 sebenarnya. Tapi dia boleh bagus dalam 6 ke 8. Tritsin 8.5. Jadi kita ada lebih kurang macam alkali tu, asid-asid sikit. Kemudian tritsin dia alkali. Jadi perubahan pH ubah charge hidrogen ni, ion hidrogen, tapak aktif enzim dan permukaan substrat. Kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Okey, jadi kalau ada perubahan kepada pH untuk enzim-enzim tertentu, enzim substrat ni, iaitu cantuman enzim dan substrat tidak dapat
bentuk. Enzim tak boleh nak bergabung dengan substrate. Apabila pH optimum charge tapak aktif dipulihkan, okay, jadi dia akan teruskanlah tindak balas. Apabila pH optimum, dia akan aktifkan tapak aktif. Okay. Perubahan ekstrim akan putuskan ikatan kimia struktur, ubah tapak aktif enzim, dan enzim akan nyah asli. Perubahan ekstrim, suhu yang ekstrim, lebih daripada 60 darjah Celsius tu, ikatan ni akan bermasalah, akan putus. Ubah tapak enzim akan menyebabkan enzim nyah asli. Okey. Kemudian kita ada kepekatan substrate. Jadi, semakin tinggi substrate, semakin tinggilah tindak balas. Kamu nampak tak? Semakin tinggi substrate, semakin tinggi tindak balas. Semakin tinggi. Ini dia bila bergerak ke arah sana, semakin banyaklah substrate tu. Jadi, bila semakin banyak, dia semakin tinggi kadar tindak balas. Tapi pada satu tahap tertentu, dia dah kadar yang malar. Dia sama saja, dia tak boleh lebih daripada tu sebab dia dikawal oleh bilangan enzim. Jadi bilangan enzim tu kalau banyak tu, dia tak boleh lebih daripada tu. Sebab contohnya, orang kalau naik bas kan, kita ada 3 penumpang naik bas, bolehlah bas tu bawa. Sebab apa? Bas ada mungkin 45 seat, boleh bawa. Kalau ada 6 orang, bolehlah dia nak bawa. Kalau ada 10 orang, bolehlah dia nak bawa. Jadi dia meningkat. Tapi bas tu satu je. Tapi kalau ada 70 orang, bas tu tak boleh bawa 70 orang. Dia tetap kena bawa 44. Dia tak boleh bawa lebih daripada tu. Jadi, bas tu seolah-olah macam enzim. Yang orang tu adalah substrate. Jadi, dia tak boleh nak bawa lebih daripada tu sebab seat ada 44 saja. 45, minta maaf. Okey. Jadi, enzim akan jadi faktor pengahat. Kemudian kita ada kepekatan enzim. Ini lebih kurang macam yang atas tadi lah. Okay. Terus meningkat. Jika bekalan substrate berlebihan, dia akan terus meningkat. Tahap maksimum kepekatan substrate menjadi faktor pengahat. Jadi kita ada aplikasi enzim daripada kehidupan seharian. Jadi enzim terlibat dalam enzim pencernaan iaitu bidang perubatan. Enzim laktase dia untuk susu bebas laktosa, dia pecahkan siap-siap. Enzim pektinase dan selulase untuk buat jus. Enzim tripsin untuk produk kulit. Jadi mungkin dia buanglah bulu-bulu yang ada tu, hasil tindak balas dengan tripsin. Enzim protease asingkan kulit ikan. Kemudian biodetergen. Jadi biodetergen ni dia perlukan banyak jenis enzim lah sebab kemungkinan ada banyak benda yang melekat pada baju-baju kita tu. Ada cat lah, ada minyak lah, ada macam-macam lagi lah. Jadi dia perlukan amylase, lipase, protease, selulase. Kemudian ada satu lagi yang tertinggal ni sebenarnya adalah tindak balas enzim. Jadi enzim akan tindak balas dengan substrate. Okey. Enzim akan tambah dengan substrate. Dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Kompleks enzim substrate. Kemudian dia akan jadi apa? Dia akan jadi produk. Dan bukan tambah ya, dan enzim. Enzim tu masih ada lagi lah. Contoh enzim ni tadi adalah maltase. Contoh substrate adalah maltosa. Jadi kompleks maltase maltosa. Kemudian produk dia akan jadi apa? Produk dia akan jadi glukosa. Sebab ada 2 glukosa kan untuk satu maltase. Kemudian ada maltase. Ini yang berlaku lah dalam proses pemecahan